Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ni kita akan buat secara video dan semua akan tengok dekat YouTube ni. Dan kalau berminat untuk tahu video selepasnya, bolehlah subscribe kita punya channel. Dan kalau ada saya punya video-video yang saya buat ajar percuma daripada YouTube, bolehlah datang ke sini dan boleh dapat notification. Okay, so minggu lepas kita dah pun belajar mengenai SQL, yang fokus dekat SQL. Sebelumnya kita dah fokus kepada apa itu relational database, apa itu database dan lain-lain. Minggu ni saya akan buat secara melalui video ni sebab apa yang saya nampak macam agak tak sesuai untuk kita buat setiap hari tu. Sebab bila dah ada 3 hari tu, dia macam kacau antara sama ada pelajar kelas pertama, kedua, ketiga tu mungkin dia tak akan dapat benda yang sama sebab atas faktor-faktor dia berulang dan kadang saya cakap lebih dekat kelas A dan cakap lebih dekat kelas B atau cakap kurang kat kelas A, kurang kelas B. Jadi benda tu saya nampak macam agak tak efisien dan tak tak bagus antara dua tu. So saya ada bagi latihan sebelumnya, ada bagi assessment. Saya harap boleh siapkan terus sampai lepasnya sampai kita dapat PHP nanti. Masuk je PHP nanti kita akan buat sedikit macam itulah, kita buat sedikit presentation, tunjukkan kat saya apa awak dah buat, apa awak dah try error, apa yang database tu awak ada ubah-ubah tak, table tu awak ada ubah-ubah tak. Lepas tu dekat situ ada awak gunakan SQL apa untuk pakai benda-benda tu. So awak akan tunjuklah awak ada buat select apa, awak ada buat update apa, awak ada create table baru ke, awak akan tunjukkan saya nanti. Okay, so kita dah pun belajar mengenai dua benda, iaitu SQL dan juga database. Hari ni kita akan start dengan ERD, iaitu Entity Relationship Diagram. So Entity Relationship Diagram ni saya cadangkan semua orang untuk beli satu buku. Benda ni penting untuk kita design kita punya sistem. Jadi kalau kita tak ada pengetahuan untuk design kita punya database macam mana, nak design kita punya sistem macam mana, so bila kita buat satu sistem atau menjadi seorang programmer, dia akan jadi lebih kepada satu sistem yang kira rojak ataupun satu sistem yang yang short sendirilah. Jadi buku yang saya rujuk adalah boleh nampak dekat situ, dekat atas ni. Buku ni nama dia System Analysis and Design 10 Edition. So saya pun ada buku tu. Okay, so boleh pakai buku ni. Boleh cari dekat mana kedai. Ada gambar ni seorang tu, programmer tu, dan tulis 10 edition. Okay, so the publisher dia adalah Shelley Cashman Series. So dalam ni ada banyak tulislah mengenai apa yang kena faham dalam dalam sistem design, apa awak kena buat, apa awak kena tahu. So sesiapa lah, tak kisahlah awak student ke ataupun awak programmer ataupun ada satu bisnes dan awak nak buka solution IT situ, sama nak uruskan sistem awak atau nak buat sistem untuk company awak, bisnes awak. At least kalau tahu benda ni, kalau ada buku ni, bolehlah jadi macam guidance ataupun petunjuk. Tak adalah macam zero knowledge bila awak jumpa dengan programmer dan lain-lain. Okay, so inilah buku dia. Okay, jadi saya galakkan untuk baca, untuk tengok dan boleh faham lebih lah dalam tu dan boleh baca hari. Okay, so kita start dengan Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram. Okay, so sebelum kita start dengan ERD, saya akan terangkan mengenai data design concept dulu. Okay, kita sebut sebagai data structure. Jadi data structure kita akan follow seperti mana file sistem yang sebelum ni orang zaman dulu pun dah buat, ataupun ada company sekarang pun masih ada yang buat yang tak nak gunakan sistem dia, tak nak gunakan sistem. Contoh kalau awak pergi ke mana-mana restoran atau lain, ada juga yang masih tak gunakan MySejahtera, dia akan tulis kat buku log dia kan. Okey, itulah
file system sebenarnya. Jadi database kita, apa yang kita belajar dalam database management system ni di BMS ni, dia berorientasikan file system tu. Jadi macam mana file tu ada, macam tu lah dia. Jadi file tu umpama table lah. Kalau dalam kita punya ni, apa yang kita belajar sebelum ni adalah table. Jadi satu table tu umpama satu file tu. Dalam file tu adalah rekod-rekod kita, macam ada nama kita, tarikh masuk, lepas tu apa yang kita buat, kita ni jawatan apa, nombor telefon, semua yang kita tuliskan dekat dalam list tu kan. Setiap tu lah kita panggil table. Okay, jadi daripada file system lama yang ada banyak masalah dan tak boleh kita nak panggil semua, tak automated dan lain-lain, kita wujudkan satu database management system supaya mudah direkod dan macam-macam lagi lah. Okay, saya tunjukkan kat sini. File processing tu apa? File processing tu selalu ada juga orang cakap boleh, kadang-kadang dia boleh jimatkan lah. Ialah tak kena nak upah programmer ataupun nak belajar sendiri. Bila baru je company nak start, jadi benda tu kadang kita faham memang selalunya orang akan pakai file system juga untuk buat ni lah, ada nak cut cost ataupun nak jadikan lagi cepat sebab tak nak buang masa dekat belajar benda baru apa-apa. Tapi ialah inilah apa yang saya kata, dia ada problem dia, termasuklah data redundancy, iaitu selalunya akan data yang berulang. Contoh macam nama kita, ada pula nama Ahmad Muzamil contohnya, ada Ahmad Muzamil tu ada 2-3 kali. Walaupun dia isi sekali, ataupun Ahmad Muzamil tu dia terisi 3 kali, 4 kali. Jadi benda tu jadi data redundancy kat situ. Kemudian kita pun ada masalah dalam data integrity, iaitu adakah data tu sahih, adakah dia accurate, ataupun user tu betul-betul isi semua, and then dia consistent antara setiap data tu. Jadi kegunaan di BMS boleh fix benda ni. Okay, kemudian rigid data structure, dia tak fleksibel, tak boleh bertukar, tak boleh ditarik-tarik semua. Jadi itulah masalah file processing, dan antara lainnya kalau kita buat dalam bentuk file, dia akan inilah rosak, hilang semua dan macam-macam lagi lah. Okay, kemudian dia adalah ini adalah masa keadaan bila dah pun wujudnya perubahan, evolution daripada file kepada DBMS. So DBMS is a collection of tools, features and interface that enable user. Satu, dia boleh tambah, dia boleh update, dia boleh uruskan, dan dia boleh access dan analyze lah apa dia content dekat dalam kita punya database. Jadi bukan semata-mata kita masuk dalam database tu, kita pun boleh gunakan data tu untuk kita belajar ataupun predict apa yang future akan jadi, dan juga apa yang kita perlu buat based on data yang sebelum ni. Okay, kemudiannya advantages di BMS salah satu yang mudah dan cepat, lepas dia interaktif, dan dia pun fleksibel macam tadi, dan dia pun solve data redundancy dan banyak lagi lah. Okay, macam sini tunjuk, ini contoh yang ada kat pasaran lah, database sales yang ada kat pasaran selalunya. Mesti akan ada accounting system, dah tak adalah pakai logbook semua. Mesti ada inventory system, order system, production system. So 4 ni selalunya popular lah dekat dalam sales database. Jadi agak aneh kalau orang tak pakai DBMS pada waktu sekarang lah. Okay, seterusnya data design terminology. So ada beberapa terminology yang penting. Okay, entity ni dia selalunya kita bagi tahu sebagai satu barang tu ataupun satu node tu. Contoh macam person, product, customer. Dalam kita buat database, selalunya kita akan panggil entity ni sebagai table. Tapi bila kita design database tu, bila kita buat ARD, kita tak panggil benda tu sebagai table, kita akan panggil sebagai entity. Sebab entity ni boleh bagi tahu, sebab boleh jadi banyak. Sama ada dia table, dia view, dia object dan macam-macam lagi. Dia adalah satu entity. Jadi contohnya person dan produk. Entity person dengan entity produk, apa kaitan dia, macam itulah. Okay, kemudian adalah table ataupun file. Table file lah. Table lah. Macam kita belajar sebelum ni. Table tu ada tuple, ada column, ada row. Itu adalah table. Kemudian dalam setiap table tu dia ada field dia lah. Contoh macam ada student ID, ada nama dia, ada umur dia dan macam-macam lagi. Dan last sekali adalah record. Dan dalam record tu selalunya ada tuple lah. Ada row dia, ada column dia dan lain-lain. Okay, so seterusnya benda ni semua kita dah pun sentuh sebelum ni, masih introduction. So tak ada apa-apa yang
perlu saya jelaskan sangat. Dan kalau ada apa-apa yang tak faham, bolehlah pergi dekat kita punya group punya Telegram dan bincang kat situ. So setiap hari boleh tanya soalan, boleh share dengan kawan, siapa yang tahu lebih boleh share dengan kawan, siapa yang tahu kurang boleh tanya kat situ dan kita sama-sama lah berbincang dan solvekan apa yang awak tak faham. Okey, so seterusnya adalah ini adalah key field. So key field dalam database design ada beberapa yang penting dah. Contoh pertama adalah primary key, candidate key, foreign key dan alternate ataupun secondary key. Okey, maaf kat sini tak nampak sangat. Sebenarnya just secondary je, secondary key. Okey, primary key selalunya adalah key yang pertama, yang unik, yang tak boleh dibezakan dengan yang lain. Contoh student ID. Memang kita tahu dalam table ni student ID adalah unik, so dia akan jadi primary key. Kemudian contoh macam ada dua pula student ID. So kita boleh ambil roll number ni sebagai alternate key atau foreign key supaya dia boleh melengkapkan perbezaan antara setiap roll. Contoh macam student ID ada satu, roll dia ada 11 dan 12. So kita boleh jadikan roll ni sebagai secondary key untuk kita membezakan antara roll pertama, roll kedua, roll ketiga. Okey, seterusnya adalah candidate key. Candidate key ni adalah apa-apa key yang unik, tapi kita bukan nak kata dia bukan primary key ataupun dia bukan secondary key. Candidate key ni adalah apa-apa saja key yang unik, dan daripada candidate key ni lah barulah kita akan pilih sama ada jadikan dia primary key ataupun alternate key. Dan pada last sekali adalah foreign key. Foreign key adalah kira ID yang menjadi primary key dekat table sekunder. Okey, contohlah saya buat sini. Okey, macam saya dah tunjuk sebelum ni. Contoh ni adalah table student. Ini pula adalah table teacher. Okey. So, table student ni kalau dia nak ada foreign key untuk table teacher, kita kenalah letakkan teacher ID dekat sini. Kita letak teacher ID, dekat table student. Okay, so teacher ID dekat table student ni lah yang menjadi primary key untuk yang menjadi foreign key untuk table student ID. So ni student, ni teacher. Okay, so kalau kita nak panggil pula student ID punya table, student ID punya field ke dalam teacher punya table, so student ID tu akan jadi foreign key pula dalam teacher punya table. So macam tu lah dia punya dia punya maksud. So primary key tu adalah okay, kita mula dengan candidate key. Candidate key tu adalah yang mana yang unik, yang membezakan setiap row tu, yang boleh kita jadikan dia sebagai primary key ataupun alternate key. Primary key tu adalah yang paling unik yang kita boleh ambil supaya dia memang berbeza dengan lain. Dan alternate key tu adalah key pembantu untuk jadikan primary key tu unik kalau primary key tu tak unik. Dan last sekali adalah foreign key, adalah primary key yang daripada table lain yang dimasukkan ke dalam table kita. Okey. So, siapa-siapa yang ada kekurangan fahaman boleh beritahu. Dan hari ini kita fokus design. Dan untuk development database boleh buat dekat rumah. Dan kalau ada masalah boleh beritahu lah dekat kita punya group. Okay, seterusnya adalah referential integrity. Okay, jadi kan saya kata ada perbezaan antara ada secondary key, ada primary key. Jadi bila kita select secondary key, ada foreign key, ada primary key. Jadi bila kita ambil foreign key tu, masukkan dekat dalam kita punya table, kita declare dia foreign key. Foreign key ni mesti related dengan table B. Jadi kalau table B tu tak ada foreign key tu, dia akan bagi tahulah, dia akan valid lah, dia akan check. Lepas tu dia kata, oh ni salah ke, ni apa ke, ataupun ada masalah lain. Dekat sini lah referential integrity ni akan bagi tahu. Okay, so seterusnya
ER model. Okay, kita dah masuk ERD yang betul lah. So, ER model ni dia introduced by Chen, dan ERD pertama rasanya Chen jugalah, dia ada type Chen tu, dan dia pada tahun 1976, dan dia memang diterima pakai dalam satu dunia ni, dan banyak graphical tu pun akan pakai Chen lah pada awalnya sampai sekarang. Okay, so lepas tu ERD tu pula adalah dia provide overview of system. Dia maksud dia macam blueprint lah. Contoh macam kita nak buat rumah, kita akan buat architecture kan, ataupun kita nak buat flow, contoh macam flow untuk handle meeting. Okay, so masuk, tunggu VIP, tunggu ni, lepas tu keluar, habis, baca doa. Itulah kita punya flow kita. So sama lah jadi kita nak tunjukkan dalam diagram apakah relationship antara A dan B, antara setiap entity. Sebab tu dia panggil entity relationship diagram, sebab dia adalah diagram yang digunakan untuk kita tahu relationship antara entity dan juga entity yang lain. Okay, so seterusnya okay, inilah example yang saya kata tadi. Okay, kalau Chen kan, kalau Chen boleh tengok sini, Chen ni dia macam saya tukar laser. Okay, Chen ni dia simple dia macam okay, tunjuk painter, lepas tu buat diamond, okay, buat paints, masuk paint ni, dia melukis lah, pelukis, melukis, lukisan. So, dia ada satu lah, satu dan M. Okay, kenapa satu dengan M? Maksud dia adalah satu pelukis boleh lukis banyak lukisan. Tapi banyak lukisan boleh dilukis oleh satu pelukis. Okay, so situ faham Okay, so ini kita panggil as one to many. Okay, kita akan sentuh one to many lepas ni. Okay, yang bawah ni pula adalah Crowdfoot. Okay, sekarang ni paling banyak orang pakai adalah Crowdfoot juga. Sebab dia lagi detail dan kita lagi mudah faham. Kat sini tunjuk painter. Lepas tu dia ada macam dua ni. Dua ni maksud dia sini satu one, too many. Lepas tu satu, to satu. Itu maksud dia. Dia bukannya dua to many. Tapi dia satu to many, satu to satu. So dekat bawah ni, kita boleh letak lah kita punya ID apa, kita punya foreign key apa, kita letak dalam ni. Okay. So itu beza dia antara Chen dengan Crowdfoot punya ERD. Okay, so kita teruskan. Ini secara teori je lah. Dia beritahu model proof data there is in single structure known as object. Ni basis ni tak ada benda sangat. So saya rasa tak penting, just dia nak beritahu perbezaan antara objek oriented dan model. So dia ada dua jenis, iaitu ER model dan juga OO model. ER model adalah entity relationship model, dan OO model adalah object oriented model. Object oriented ni dia macam okay, kita ada satu objek dan kita ada satu kelas. Jadi kelas ni dengan objek ni dia related macam ni. Contoh macam kita ada kereta. Kereta ni, dalam kereta tu ada jenama dia. So jenama dia adalah ada Proton, ada Wira, ada Proton, ada Pro2, ada Mercedes, ada macam-macam. So itulah macam mana object oriented terjadi. Tapi kita tak fokus object oriented, kita fokus pada ER model. Okay, so tengok sini. Object is an abstraction of real world entity. Attribute describe the properties of object. Contoh macam object tu adalah person. Table tu adalah person. Table tu adalah vehicle. Okay, dalam person tu kita ada nama, ada IC, ada address. Dekat vehicle tu kita ada dia punya nama, dia punya jenama, dia punya tahun buat dan lain-lain. So dekat sinilah yang kita panggil dia sebagai object oriented. Okay, so kenapa tak pakai object oriented? Sebab kita tak nampak sangat dia punya relationship tu. Contoh macam one to many ke apa ke. Tapi dalam coding kita gunakan benda ni untuk kita keluarkan kelas-kelas tu. Okay, so seterusnya comparison between object oriented dan ARM. Okay, object oriented dia akan nampak macam ni lah. Dia ada invoice, lepas tu ada dalam ni ada invoice date, number, ship date semua ni, customer, line, satu, too many. Dan kat sini kalau kita tunjuk, kalau saya lagi suka ERD sebab boleh nampak. Kalau kita bagi kat klien kita pun, klien kita lagi senang nampak, mudah nampak. Contoh macam kat sini, customer, one customer generate many invoice. One invoice generate for one customer. Lepas tu yang ni, one invoice has many line.
one line has one invoice. So macam tu lagi mudah nampak kat AR model. So beza dia macam tu lah. Kalau buat OO.data model boleh, nak buat AR model boleh, tapi kita galakkan guna AR model. Sebab mudah nampak, klien nak kena explain kat klien pun lagi mudah sebab dia nampak betul macam ni. Dan kita letak kita punya ini pun senang, ada foreign key semua. Kalau kita pakai Crowdfoot, lawa dan senang lah untuk kita bagi tahu orang. Dia bukanlah senang bagi kita, tapi dia senang untuk orang faham, orang yang klien kita faham apa yang kita nak buat. Okay, so seterusnya, okay, sini ada summary sikit. Each new data model capitalize on the shortcoming of the model. Kamu kata sini, ni tak ada benda sangat, dia just beritahu dia represent real world. So setiap benda tu kenalah sama dengan apa yang kita buat, sama dengan apa yang benda tu jadilah. Okay, contohnya macam tadilah, macam vehicle, dia ada apa type vehicle tu, macam kereta, kapal terbang dan lain-lain. Lepas tu apa je nama dia, Wira, Saga dan lain-lain. Okay, so boleh katakan setiap data model tu dia tunjuk pada real world punya problem lah, real world punya data. Okay, so sekarang ni dah start dengan drawing tadi. Okay, so saya akan bagi satu assessment lepas ni untuk awak draw tadi. So nanti bila awak buat PHP, awak dah nampak dah macam mana awak nak buat awak punya sistem, hubungan dia antara setiap database dan database, supaya mudah untuk awak plan awak punya sistem nanti. Okay, so kat sini kita nampak the first step is to list the entities. To list the entities. Entities ni macam doktor, patient, ni semua entities lah. Student, parent, tu semua entities. Okay, then consider the nature of relationship. Okay, kat sini dia beritahu relationship dia. Contoh satu doktor treats many patient. Itu ada punya relationship. Satu patient ditreat oleh satu doktor. So kita consider dua tu. Satu, kita senaraikan list entity dia, dan kedua tu untuk kita fikir apakah dia punya relationship antara setiap entities. Okay, kat sini dia beritahu a popular method is to represent entity as rectangles and relationship as diamond. Okay, ini yang dia ikut yang tadi tu, yang chain tadi tu, chain punya diagram. Okay, so chain diagram macam ni lah, simple macam ni. Dia ada ini, ada diamond ni, ada ni, many, one, customer. So kat sini dia ada 3 yang paling selalu kita jumpa, iaitu one to one, iaitu satu kepada satu hubungan dia, one to many, ataupun many to one, ataupun many to many. Okay, many to many ni saya dah beritahu sebelum ni. Macam mana many to many ni? Many to many ni, kalau kita buat dalam kita punya database, sebenarnya just simple as one to many sebenarnya. So dia sebenarnya adalah kita tunjuk sini. Okay, dia ada satu table sini, table A, dan dia ada table B. Okay, macam mana nak hubungkan ni? Kalau many to many, dia akan serabut. Okay, so cara dia, kita letak satu bridge. Kita wujudkan satu table baru, iaitu table A underscore table B. Okay, so kita akan buat ini one to many dan one to one. Sama lah juga yang jadi kat sini, one to many dan one to one. Jadi dekat sini kita boleh nampak benda tu lah, boleh nampak yang hubungan dia tu macam mana. Jadi many to many tu adalah seperti yang dekat saya punya, yang saya lukis ni, Okay, so seterusnya, okay, ni cardinality lah. Jadi dia beritahu macam mana buat notation tu, yang macam anak panah, one to one, one to many tu semua. So yang popular tadi adalah Crowdfoot notation yang saya kata tadi. So Crowdfoot ni simple macam ni je. Okay, yang ni kalau nak buat one tu macam ni, dia one, dia akan buat one, satu. Kalau many dia akan buat macam ni. Kalau one and only one, dia akan buat 2 kali. Bertanda dia memang one tu je, tak ada benda lain. Kemudian 0 or 1 sama ada ataupun tak ada, dia akan buat kosong dan pangkah ni. One or many dia akan buat macam ni. Dan dia, kalau 0 or many, dia akan buat bulat dan many.
Okay, so macam ni lah simple dia yang boleh buat. So assessment dia nanti, kita akan bagi awak assignment contoh-contoh dan awak boleh buat satu sistem dekat nanti, buatkan satu EAD based on sistem yang awak nak buat nanti. Okay, so sampai situ je. Okay, saya tunjukkan, saya takut juga kalau minggu lepas saya ada yang tak saya ajar sebabkan lain-lain kelas, jadi mungkin ada yang saya tak sempat ajar, mungkin ada yang terlebih ajar kat sini, terlebih ajar kat sana. Jadi, okay, saya tunjukkan Laragon macam mana nak buat pakai Laragon. Okay, so first kita buka dekat Laragon. Okay, so Laragon macam ni. Kalau korang pakai WAM ataupun XAMPP pun, kita boleh pakai database yang Laragon pakai, iaitu HDSQL. Boleh install HDSQL, ataupun HDSQL tak boleh pakai, boleh install SQL York. Okay, so nak pakai ni adalah tekan start all. Okay, so bila dia dah start, dah ada keluar MySQL sini, MySQL sini, barulah kita boleh buka database. Ada yang PM saya beritahu, dia tak boleh buka, ada error. Jadi saya tengok macam, oh, kenapa dia error? Sebab dia tak start pun MySQL tu. Jadi harap semua orang tekanlah start tu. Tak susah pun. Tekan start tu, kemudian buka dekat database, tekan database. Okay. So bila tekan database dia akan keluar macam ni. Jadi keluar kat sini, kita punya username adalah root. Okay, dan kita punya password kosong, port kita 3306 untuk yang default ni lah. Tekan open dan dia akan keluar lebih kurang macam ni. Okay, so contohnya lah, siapa yang dah install tu, siapa yang dah install saya punya ni, siapa yang dah install saya punya, okay, tak nampak, tak apalah. Okay, siapa yang dah install saya punya table, saya punya database, contoh data ni, contoh data legum ni. So, ini adalah table-table yang ada. Jadi, dekat sini, kalau nampak, saya ada letak primary key. Okay, dan dekat sini juga, kalau saya pakai student ada 3 foreign key. Tiga foreign key ni related dengan beberapa table dia yang lain. Contoh, college ID. College ID ni sebenarnya adalah primary key dekat college. Okay, city ID adalah primary key dekat cities. Parent ID adalah primary key dekat parent. Okay, so macam mana nak letak, nak buat dia? Okay, nak buat dia adalah just pergi dekat index ni. Kita tekan nak buat primary key, kita select kanan. Kita tekan je dekat create new index, kita tekan primary. Okay. Tapi kalau nak buat foreign key, kita pergi dekat foreign key, kita letak nama dia apa. Lepas tu kita pilih kolom kita, macam saya, kolom saya adalah city ID, sini saya city ID. Reference table saya ambil table yang ni. Dan dalam table cities tu, dia punya foreign column adalah ID. So, bila dah selesai tu, tekan save. Lepas tu, terus je lah. Dan boleh pakai dan dia akan jadi relationship kat situ. So, dekat situ yang kita boleh tahu dia one to many, many to one dan lain-lain. Okay, so kalau macam tadi tu, ada many to many kan, kita create satu lagi table. Contoh macam kat sini, contoh parent dengan student ni sebenarnya many to many. So, apa yang saya kena buat, saya kena create satu lagi table, create new table. Saya akan buat table dia adalah parent underscore student. Okay, so lepas tu kat sini, tambah 2, tambah 3 lah. Ini satu ni adalah ID. Satu ni adalah ID mak tu, ayah tu, parent dia. Parent ID. Bawahnya adalah student ID. So, macam ni lah. Macam mana korang buat, nak buat bridge yang kita panggil bridge. Bridge tu adalah macam mana kita nak bagikan many to many punya hubungan untuk jadikan dia ada satu bridge supaya dia akan jadi one to many bridge dan one to many bridge. So, dia tak ada masalah kat situ. Daripada segi relationship, dia tak adalah rasa problem lagi bila ada bridge. Okay, sampai situ je. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk buat assessment dan kalau berminat untuk tahu saya punya next
konten ke dalam kita punya YouTube, bolehlah follow saya punya YouTube kalau sudi. Okay, tapi kalau ni, InsyaAllah kalau minggu depan saya ada kelapangan, saya akan buat kelas biasa. Tapi kalau saya ada masalah sebab ada kelas, saya pun dah mula kelas saya, jadi agak susah untuk saya bagi masa. Jadi kita akan buat macam ni jugalah kalau ada masalah. Okay, so jumpa lagi minggu depan dan pastikan siapkan assessment dan kita akan bincang dekat dalam kita punya group Telegram. So, jumpa lagi. Terima kasih. Bye.